Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Video ini bertujuan untuk memberi pendedahan berkaitan hadis-hadis palsu yang sering disampaikan oleh Ustaz Muhaizat. Asalnya beberapa bulan lepas ada rakan-rakan yang memanjangkan kepada saya potongan ceramah beliau yang mengandungi hadis palsu. Ketika itu saya punya pendirian adalah tidak mengkritik ataupun membongkar kesalahan beliau kerana saya anggap mungkin itu satu kesalahan ataupun terlepas pandang yang biasa dilakukan oleh sesiapa sahaja. Sebaliknya, datang potongan demi potongan, ada 5 ataupun 6 hadis-hadis palsu yang disampaikan oleh beliau daripada potongan-potongan kecil yang saya lihat. Ini menunjukkan bukan lagi tersilap ataupun terlepas pandang, tetapi masalah disiplin dalam menyampaikan ilmu, disiplin tidak berhati-hati menyampaikan segala benda yang didengar atas nama Nabi SAW. Secara tak langsung, ini termasuk di dalam ancaman Nabi SAW. Man haddatha anni bihadithin yura annahu kadhibun fahuwa ahadul kadhibin. Sesiapa yang menyampaikan daripadaku satu hadis yang dilihat penipuan palsu, maka dia adalah salah seorang di antara penipu. Apabila rakan-rakan para asatizah telah menegur, mengkritik ataupun membongkar kesalahan-kesalahan beliau menyampaikan hadis-hadis palsu, tidak ada langsung minta maaf, tarik balik, membetulkan kenyataan dan sebagainya. Sebaliknya apa yang beliau lakukan adalah untuk merendahkan orang-orang yang mengkritik beliau. Ini masalah yang lebih besar daripada disiplin. Ia tentang sikap seorang yang tak anggap kesalahan menyampaikan hadis palsu itu besar, yang menganggap ia perbuatan biasa. Sedangkan Nabi SAW telah bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Sesiapa yang menipu di atas namaku dengan sengaja, maka telah siap tempat duduknya di dalam neraka. Rakan-rakan satu ketika dahulu pernah cuba untuk menganjurkan debat di antara saya dan juga beliau, tapi beliau tolak untuk debat itu. Tetapi saya tidak ada pilihan lain pada ketika ini melainkan untuk membongkarkan kesalahan-kesalahan beliau menyampaikan hadis palsu. Kerana kata Sufyan Ats-Tsauri, katanya, man kadzaba fil hadits iftudiha. Sesiapa yang menipu dalam hadis, hendaklah dia dibongkarkan untuk menyelamatkan orang ramai daripada terpengaruh dengan penipuan di atas nama Nabi SAW. Bahkan lebih daripada itu, kata Abu Nuaim, tambahan ke atas kenyataan Sufyan tadi, man hamma an yakdhiba ftudiha. Sesiapa yang sekadar ada niat ataupun ada kehendak untuk menipu dalam hadis, maka hendaklah dia dibongkarkan. Di antara koleksi hadis palsu yang disampaikan oleh Ustaz Muhaizat adalah, yang pertama, kata Ustaz Muhaizat, Nabi SAW bersabda, awwalu ma khuliqa nuri. Yang pertama sekali diciptakan adalah nurku, cahayaku. Hadis ini adalah palsu. Ia tidak terdapat di dalam mana-mana kitab hadis. Dikatakan, sebahagian orang kata hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abdul Razak, tetapi para pengkaji kitab Abdul Razak tidak menjumpai hadis ini dalam tulisan Al-Imam Abdul Razak, tidak di dalam tafsirnya, tidak juga di dalam musannafnya dan juga kitab-kitab lain. Tak ada dalam kitab Sunni. Yang ada dalam kitab Syiah Biharul Anwar, dengan lafaz kata Nabi SAW kepada Jabir, awwalu ma khalaqallah nur nabiyyika ya Jabir. Yang pertama diciptakan oleh Allah adalah nur nabimu wahai Jabir. Yang kata hadis ini palsu bukan sahaja tokoh salafi. Sebaliknya seorang tokoh sufi, Abdullah Al-Ghumari, telah menulis satu risalah, Al-Mursyidul Ha'ir li bayan wad'i hadithi Jabir. Satu risalah lebih kurang 10 muka surat atau lebih kurang 20 muka surat untuk menceritakan betapa hadis ini adalah hadis yang palsu. Kata Abdullah Al-Ghumari, wa huwa hadith mawdu' jazman.
Ini adalah hadis palsu secara potong, secara jelas. Demikian juga Mufti Mesir, Ali Jum'ah, seorang Asy'ari. Beliau mengatakan, fal hadith maudhu' wa la yasihhu nisbatuhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini adalah palsu dan tak boleh ataupun tak benar dinisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis yang disampaikan oleh Ustaz Muhaizat ini adalah hadis yang palsu. Bukan kita kata, bukan tokoh salafi yang kata, dikatakan palsu oleh Ali Jum'ah dan juga Abdullah Al-Ghumari, tokoh sufi. Yang kedua, antara hadis palsu yang disampaikan oleh Ustaz Muhaizat adalah hadis berkaitan dengan umur Jibril. Kononnya satu ketika Nabi SAW duduk bersama dengan Jibril. Nabi bertanya kepada Jibril, umur berapa? Jibril kata, aku tak tahu umur aku berapa. Tetapi yang aku tahu, di langit keempat ada satu bintang yang terbit sekali setiap 70,000 tahun. Aku dah lihat bintang tu 72,000 kali. Kata Nabi SAW, wahai Jibril, akulah bintang tu. Ya, kalau hadis ini didedahkan kepada orang yang suka dengan cerita-cerita ajaib, mereka akan kata, Masya Allah, cerita yang bagus, seronok untuk didengar. Tetapi malangnya cerita ini adalah cerita palsu. Bukannya hadis Nabi SAW tidak terdapat dalam kitab-kitab sunnah. Dia dinakalkan daripada satu buku maulid, Maulidul Urus, yang kononnya ditulis oleh Ibnu Jauzi. Sedangkan para pengkaji Ibnu Jauzi menyebutkan ini bukan buku Ibnu Jauzi. Gaya penulisan tak sama. Ibnu Jauzi dikenali sebagai seorang yang sangat teliti dalam menulis hadis. Beliau bukan menyampaikan hadis begitu sahaja. Buku ini disandarkan kepada Ibnu Jauzi secara palsu. Dan di antara yang menghukumkan hadis ini sebagai palsu adalah Abdullah Al-Ghumari yang tulis risalah tadi, Al-Mursyidul Ha'ir. Dalam risalah yang sama, beliau menyebutkan, Qabbahallah man wada'ahu waftarah. Mudah-mudahan Allah memburukkan orang yang telah mencipta dan juga yang telah mencipta hadis ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata Ustaz Muhaizat, di antara salah satu hadis yang beliau sampaikan daripada meja kuliah beliau adalah dialog di antara Nabi SAW dan juga Iblis. Kononnya satu ketika Iblis datang berjumpa dengan Nabi SAW. Iblis datang untuk menjawab soalan. Apa sahaja soalan Nabi SAW, dia kena jawab. Kalau salah jawab, dia akan dipukul sehingga menjadi debu. Di antara jawapan Iblis, katanya siapa yang tidur menerap sama seperti berzina dengan syaitan ataupun dengan Iblis. Seronok untuk didengar, menakjubkan, tetapi malangnya hadis ini adalah hadis palsu. Tidak terdapat dalam kitab-kitab hadis. Ia ada dalam kitab sufi, antaranya Riyadut Tauhid, yang menghimpunkan banyak hadis-hadis palsu, hadis-hadis yang tak ada sandaran di dalamnya. Hadis ini panjang, ceritanya panjang. Iblis datang jumpa Nabi SAW, bercerita tentang orang yang dia suka, orang yang dia benci, siapa kawan-kawan dia, orang yang berzina, orang yang minum arak, orang yang makan riba. Anak-anak iblis, ada anak iblis yang diutuskan untuk ganggu orang dengar kuliah, duduk atas mata orang tu sampai orang tu jadi mengantuk. Bila ada orang tengah solat, iblis kacau dia bagi dia tak khusyuk dalam solat. Panjang hadis ni. Di antara kandungan hadis palsu ini adalah sesiapa yang bersama dengan isteri tidak mengucapkan ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tidak mengucapkan ta'awudz, iblis ataupun syaitan akan join dia bersama-sama dengan isteri ketika dia bersama dengan isterinya. Hadis ini hadis palsu. Ucapan itu, yang part itu tadi, siapa yang tidak mengucapkan ta'awudz, dia iblis akan bersama dengan dia, ada diriwayatkan daripada sebahagian tabi'in ataupun ulama meriwayatkan perkataan itu ketika mentafsirkan ayat Al-Quran, ada. Tetapi hadis ini adalah hadis yang tidak terdapat dalam kitab-kitab hadis. Majlis Fatwa Saudi pernah ditanya tentang hadis ini, kata mereka la aslalahu, tidak ada asalnya. Dan juga dalam hadis ini disebutkan dalam kitab Riyadut Tauhid ni, yang bukan kitab hadis pun, tak ada sanad riwayat ini, disebutkan siapa yang bersama dengan isteri tanpa mengucapkan ta'awudz, umpama syaitan bersama dengan dia sekali, ikut dia. Itu hadis palsu versi asal. Bila sampai ke meja kuliah Ustaz Muhaizat, hadis palsu ini telah dipalsukan sekali lagi. Kata Ustaz Muhaizat, Iblis kata sesiapa yang tidur menerap
dia seperti berzina dengan iblis ataupun dengan syaitan. Dahlah palsu. Pergi palsukan lagi hadis yang telah palsu. Ataupun mungkin adalah riwayat lain yang sebut begitu. Yang pasti kalau ada pun kedua-dua riwayat ini adalah riwayat yang tak betul dan tak wajar disandarkan kepada Nabi SAW. Itu yang ketiga. Yang keempat, kata Ustaz Muhaizat, Nabi SAW bersabda, "Man la syaikha lahu fa syaitanu syaikhuhu." Sesiapa yang tak ada guru, maka syaitan adalah gurunya. Ini bukan hadis. Ini adalah maqulah, ini ucapan. Orang yang berbicara tentang ucapan ni, mereka kata, mereka beza pandangan. Ucapan ni kata-kata hikmah ke ataupun kata-kata yang tak betul. Majoriti orang yang berbincang tentang perkataan ni, mereka berbahas tentang kontennya, tentang isinya. Baik ataupun tidak baik. Tapi bila sampai ke meja ceramah Ustaz Muhaizat, katanya ini hadis Nabi SAW. Sedangkan dia bukan hadis Nabi SAW. Kalau kamu suka sekalipun dengan ucapan begini, tak wajar untuk katakan dia hadis Nabi SAW kalau bukan hadis. Itu yang keempat. Apa lagi? Antara lain, kata Ustaz Muhaizat, Nabi SAW tengok seorang sahabat yang baru kahwin, Nabi tanya dia pasal apa tak pakai inai. Jadi, daripada situ Ustaz Muhaizat istimbatkan hukum lelaki pun boleh pakai inai sebagaimana perempuan boleh pakai inai. Konteksnya menceritakan inai di tangan lah. Boleh pakai inai. Tak ada hadis begini. Tak ada hadis begini. Nabi SAW tak suruh lelaki pakai inai di tangan ataupun di kaki. Yang bolehnya, boleh pakai di kepala, di rambut ataupun di janggut. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, mereka pakai inai di rambut dan juga di janggut. Tapi bukan di tangan. Kalau betul lah Nabi SAW suruh orang pakai inai di tangan, bagaimana ulama-ulama mazhab menganggap lelaki tak boleh ataupun haram pakai inai di tangan dan di kaki? Kata Al-Imam Nawawi dalam Al-Majmu' Syarah Muhadzab, wa amma khidabul yadaini war rijlain, adapun pakai inai di tangan dan juga di kaki, wa huwa haramun 'ala rijal illa li hajati tadawi wa ghairihi. Haram ke atas lelaki, melainkan kalau ada hajat untuk berubat. Itu dalam Majmu' Syarah Muhadzab. Dalam Raudatul Talibin, An-Nawawi kata illa li'udhrin, kecuali kalau ada uzur. Kalau tidak, haram lelaki pakai inai di tangan dan di kaki. Dalam kitab Tuhfatul Muluk, kitab fiqh madhab Hanafi, disebutkan juga, boleh bagi perempuan pakai inai di tangan dan di kaki. Wa yahrumu lirrijali was-sibyani mutlaqan. Tetapi haram bagi lelaki dan juga budak-budak secara mutlak. Dalam kitab fiqh madhab Maliki, disebutkan dalam Hasyiatul Adawi dan juga Al-Fawaqihud Dawani. Kedua-dua kitab ini menyebutkan perkara yang sama. Lelaki boleh pakai inai di rambut dan juga di janggut. Dunal yadain war rijlain. Tapi bukan di tangan dan juga di kaki. Li'anna fihi ma min zinatin nisa. Kerana padanya adalah perhiasan untuk perempuan. Kalau betul lah Nabi SAW suruh lelaki ni pakai inai, bagaimana ulama madhab Maliki dalam madhab Syafi'i dalam Raudatul Talibin dan juga Majmu' Syarah Muhadzab, fiqh madhab Hanafi dalam Tuhfatul Muluk, fiqh madhab Maliki dalam Hasyiatul Adawi, kesemua ini mengatakan lelaki pakai inai di tangan adalah haram. Kalau betul ada hadis, takkan mereka nak haramkan? Menunjukkan bagi sesiapa yang mempelajari hadis dan juga fiqh, mereka tahu bahawa hadis ini adalah hadis palsu. Bukan kata-kata Nabi SAW. Nabi suruh perempuan pakai inai, ada riwayat daripada Atta' Al-Khurasani. Nabi SAW jumpa seorang perempuan, ala takhtalabin. Kenapa tak pakai inai? Ala ki zawj, bukankah kamu ada suami? Riwayat itu mursal. Ala kulli hal, kalau ada pun riwayat, ia tentang perempuan. Bukan Nabi SAW suruh lelaki pakai inai. Sekali lagi riwayat palsu. Riwayat-riwayat ini tak perlu pencarian. Dengan mendengar sedikit potongan ceramah Ustaz Muhaizat, kita akan jumpa hadis-hadis palsu ini bertebaran di dalam ceramah-ceramah beliau. Kalau orang bersungguh, duduk mengkaji ceramah beliau, wallahu ta'ala a'lam, entah berapa banyak hadis palsu yang akan dijumpai dalam ucapan-ucapan beliau. Perbuatan Ustaz Muhaizat berkali-kali menyampaikan hadis palsu tanpa rasa bersalah, tanpa rasa nak tarik balik perkataan dan sebaliknya mempersalahkan orang lain adalah perbuatan yang sangat berbahaya.
Perbuatan ini dilakukan oleh orang terdahulu di zaman para a'immah. Antaranya Ishaq bin Najih al-Malti. Ishaq al-Malti ni dia buat hadis palsu untuk sokong mazhab Hanafi. Ambil fatwa mazhab Hanafi, kata itu hadis Nabi SAW. Kata Imam Ahmad, Ishaq min akdzabin nas. Ishaq di antara manusia yang paling penipu. Niat dia mungkin baik, buat hadis nak bagi orang ikut pandangan fiqh. Kata Imam Ahmad, mi akdzabin nas. Kata Yahya bin Ma'in, kadzab wallahi rajulun su' khabith. Nampak macam kecil kesalahannya, tapi kata Yahya bin Ma'in, penipu. Demi Allah, lelaki yang jahat dan juga buruk. Kata Ibnu Hibban, dajjal minad dajjajilah. Salah satu di antara dajjal, yada'ul hadith sarahan, mencipta hadis secara terbuka. Jadi ini bukan perbuatan kecil. Sebarkan hadis palsu, yang pertama. Sebarkan hadis palsu tanpa disiplin, yang kedua. Dan tidak ada rasa bersalah untuk cakap apa sahaja perkara lalu disandarkan kepada Nabi SAW. Sebagaimana yang dilakukan oleh Ustaz Muhaizat ini, perbuatan begini telah dilakukan oleh orang-orang zaman dahulu. Orang-orang, siapa yang buat perbuatan seperti Ustaz Muhaizat ini? Orang-orang yang telah dihukumkan oleh Imam Malik, Yahya bin Ma'in, Ibnu Hibban dan juga Daraqutni sebagai dajjal. Sebagai dajjal. Kata Imam Malik, dajjal minad dajajilah. Kata Ibnu Hibban, dajjalu hadhil ummah. Ini perbuatan yang bukan kecil, bukan bersahaja, tetapi sebaliknya dosa yang sangat besar yang mesti disebut dan mesti diperingatkan orang ramai tentangnya. Kalaulah sikap seperti Ustaz Muhaizat ini hidup di zaman para a'immah dahulu, di zaman Imam Ahmad dan sebagainya, tak ada jalan keluar. Seumur hidupnya akan digelar sebagai penipu. Kata Imam Ahmad, taubatuhu fima bainahu wa bainallahi ta'ala wala yuktab hadithuhu abada. Kalau dia nak bertaubat, itu antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kami tidak akan menulis hadis daripadanya selama-lamanya. Kami tak akan tulis hadis daripada dia. Kalau zaman Ahmad, tak ada dah jalan keluar. Penipulah engkau selama-lamanya. Tetapi pada zaman ini, pada zaman orang boleh mengkaji, orang boleh melihat buku untuk mengkaji semula maklumat yang disampaikan betul ataupun tidak, maka Ustaz Muhaizat satu sahaja pilihan yang ada. Kalau mahu terus menjadi pencerita, kalau mahu terus bercakap tentang agama, tolonglah belajar hadis. Ustaz Muhaizat selalu memperkecilkan orang. Belajar 4 tahun dah jadi pakar hadis. Belajar 4 tahun dah jadi pakar. Al-Fadhil Ustaz, 4 tahun belum boleh jadi pakar lagi. Tak ada. Tetapi 4 tahun ini kalau digunakan masuk kelas hadis, belajar hadis dengan bersungguh-sungguh, dia memberi kesan yang sangat besar. Buat ijazah hadis, sekurang-kurangnya dengan 4 tahun ini belajar ulumul hadis, menjadikan seseorang tahu membezakan di antara sumber yang sahih dan sumber yang tak betul. Sekurang-kurangnya kalau 4 tahun ni belajar hadis, boleh menjadikan seseorang ada kesedaran betapa menyampaikan hadis palsu itu adalah dosa-dosa yang besar. Tak payah pergi ke madrasah Salafi ataupun madrasah Wahabi ke apa, tak perlu. Belajarlah di madrasah Ali Jumaah ataupun di madrasah tinggalan Al-Ghumari, di mana-mana sahaja. Belajarlah hadis. Kalau susah sangat nak cari tempat belajar hadis, pergilah belajar ijazah sarjana muda hadis di mana-mana universiti awam tempatan. UM, UKM, USIM, UIA, UNIZA, mana-mana sahaja. Anda akan tahu bahawa perbuatan menyampaikan hadis palsu ini adalah dosa yang sangat besar yang ditentang oleh para ulama. Tapi jangan pergi ke institusi yang sama. Kalau 10 tahun duduk di satu institusi di Yaman, keluar pengetahuan hadis zero. Tak tahu beza antara yang sahih dengan yang dhaif. Ini bukan saya sendiri nak kata, bukan saya yang hebat. Tak, saya tak hebat mana. Tapi kemampuan hadis Ustaz Muhaizat sangat teruk sehingga bercampur aduk yang sahih dan yang dhaif. Tanyalah siapa sahaja yang belajar hadis. Bahkan pelajar-pelajar tingkatan 6 yang belajar buku penghantar ulum hadis akan tahu. Jadi kalau 10 tahun duduk di institusi itu, pengetahuan tentang hadis adalah kosong, tentang ulumul hadis, tambah lagi 4 tahun, kosong tambah kosong akan jadi kosong. Tolonglah, kalau terus mahu bercakap tentang agama, pergi ke institusi yang sesuai, ambillah 4 tahun. Belum boleh jadi pakar, sekurang-kurangnya 4 tahun ini boleh menjadikan kamu tahu, membezakan yang betul dan juga yang tak betul. Saya minta maaf, saya kena sebut perkara ini dan saya kena jelaskan. Ini tanggungjawab yang saya akan tanggung di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kata Muhammad bin Bundar,
kepada Imam Ahmad, wahai Imam Ahmad, aku rasa tak sedap hati nak kata orang ni lemah, orang ni kadzab, orang ni penipu dan lemah. Kata Imam Ahmad kepadanya, idza sakatta anta wa sakattu ana. Kalau hang diam, aku pun diam. Famata ya'riful jahilus sahiha minas saqim. Bila orang jahil nak tahu yang sahih dan juga yang saqim, mesti bersuara, mesti bercakap. Pada hari ini, yang kehadapan mengkritik dan mendedahkan keburukan Ustaz Muhaizat yang menyebarkan hadis palsu adalah sahabat-sahabat yang dikatakan daripada aliran Salafi. Saya percaya, kalau beliau berterusan menyampaikan hadis-hadis palsu begini, lama-kelamaan sahabat-sahabat yang mengaji hadis daripada aliran Asy'ariyah, daripada aliran Sufi, daripada aliran Tabligh dan sebagainya akan keluar mengkritik beliau juga. Sebab tak ada kompromi. Kesilapan ini disepakati oleh semua orang yang belajar hadis daripada mana-mana madrasah. Cuma sebahagian orang mungkin masih menganggap beliau singa aswaja, masih lagi tak nak menghentam beliau. Tetapi lama-kelamaan kesilapan ini tak boleh didiamkan. Tolonglah, kalau mau bercakap tentang hadis, belajar hadis dahulu. Kalau tidak, tolonglah diam. Janganlah rosakkan masyarakat dengan menyebarkan hadis-hadis palsu. Dan yang lebih penting, janganlah rosakkan masyarakat dengan kepercayaan bahawa sampaikan hadis palsu ni biasa. Bukan satu dosa, bukan satu kesalahan. Wallahu ta'ala a'lam.